Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alamak, sahur dah lambat sahur bersama Tuan Jaafar. Apa khabar wahai sahabat? Jom sama-sama kita istighfar. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Salam Ramadan dan salam hujung minggu kepada anda semua keluarga besar. Tanyalah Ustaz, hari ini mesti anda ada plan macam-macam. Plan nak keluar beli baju lah, plan keluar nak beli pasu lah, macam-macam lah. Saya Daim kalau boleh tak nak cari baju, tak nak cari pasu. Kamu nak cari apa? Saya kalau boleh nak cari jodoh Daim. Dah lama beraya seorang, kalau boleh tahun ni nak beraya berdua lah. Kan? Apa pun yang anda buat tak kisah. Yang penting jangan lupa amalkan SOP. Yang pertama, pakai pelitup muka. Yang kedua, jaga penjarakan fizikal. Dan paling penting, jangan lupa pakai hand sanitizer kerana kita belum menang lagi ni menentang COVID-19. Baiklah. Bila sebut tentang COVID ni, saya nak mengajak anda semua untuk kita melihat seketika bagaimana perkembangan COVID-19 khususnya di negara kita Malaysia. Jom kita saksikan. Ini dia. Kalau kita perhatikan, kes baharu dicatatkan sebanyak 2,881 kes. Kes sembuh baharu dicatatkan sebanyak 2,462 kes dan kes kematian baharu dicatatkan sebanyak 15 kes dan jumlah kes aktif dicatatkan sebanyak 29,631 kes. Jadi menunjukkan kepada kita belum menang. Jangan ke mana-mana. Jikalau tiada urusan penting, terus duduk di rumah. #kita jaga kita. Baiklah. Bila sebut tentang tajuk kita pada hari ini, sebut tentang Ramadan. Ramadan tak lain daripada satu amanah yang perlu kita tunaikan, iaitu zakat. Dan bila sebut tentang zakat ni, macam-macam lah orang tanya, Ustaz, nak bayar di mana? Bagaimana nak bayar? Kepada siapa kita nak bayar? Macam-macam. Jadi jangan keliru, sebab pada hari ini kita bawakan kepada anda panel jemputan khas untuk anda semua. Bukan seorang, tapi dua. Siapakah mereka? Jom kita kenalkan. Yang di hujung sana, tak lain tak bukan, Ustaz Husni. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Sihat Ustaz Alhamdulillah. Nampak segak Ustaz. Berbaju apa tu Ustaz? Berbaju tak tahulah. Tak tahulah Ustaz. Melayu campur moden-moden lah sekarang ni. Macam tu lah. Itu dia. Dan di sebelah Ustaz Husni tak lain tak bukan. Ustaz ni kalau tarik suaranya sedap, orang dengar rasa tenang. Saya kalau tarik orang dengar rasa nak tendang. Tu terbaliknya. Tak lain tak bukan, Ustaz Haslin Bollywood. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah waras. Alhamdulillah waras Ustaz. Lujeng. Ustaz, ada orang minta saya tanyakan pada Ustaz, tapi Ustaz jangan marah. Ya. Ustaz punya jambang tu ori ke tidak Ustaz? Alhamdulillah setakat ni keorian tu terpastilah. Okey. Jadi terima kasih kepada Ustaz berdua yang sudi bersama dengan kita semua pada pagi ini. Dan yang cantiknya, pada pagi ini kita tajuk ataupun topik kita pada hari ini dibawakan khas oleh PPZ Mawib. Terima kasih kepada PPZ Mawib. Baiklah, jadi sebelum kita nak hulurkan kepada Ustaz Haslin, kita nak dengar dulu pencerahan tajuk pada pagi ini bersama dengan Ustaz Husni. Silakan Ustaz untuk mukadimah pada pagi ini. Baik, terima kasih Da'i Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana yassir lana wa la tu'assir wa atmim lana bil khair. Amin. Sekali lagi terima kasih pada Da'i Hakim, sahabat gandingan pada hari ini yang berbahagia Syekh Ustaz Maulana Tuan Guru Ustaz Haslin Bahrain hafizahullah. Penonton-penonton yang dirahmati Allah Taala sekalian, sebelum saya menjawab ataupun meneruskan dengan mukadimah perbincangan pada pagi ini, izinkan saya menjawab pantun tadi. Ada orang jual, saya tak boleh, saya kena jawab. Okey Ustaz. Pantunnya, makan sahur si pisang lepat, bayar zakat insya-Allah berkat. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, bila kita membincangkan soal zakat dan juga kaitannya dengan pelaburan, saya suka mengingatkan kita kepada satu konotasi
yang Allah Subhanahu Wa Taala banyak sebut dalam Al-Quran, iaitu tijarah. Bila mana konotasi tijarah, perniagaan, bila kita sebut tentang pelaburan, ia sudah tentu berkait rapat dengan perniagaan. Kerana perniagaan tujuannya untuk mengembangkan harta, dan antara perkara-perkara yang wajib dan wajar dilakukan oleh orang Islam apabila memiliki harta adalah bukan dengan hanya menyimpannya semata-mata, tetapi dengan memperbanyakkan, mengembangkan dan juga memanipulasi harta itu agar harta itu dapat memberi manfaat kepada ramai pihak. Betul. Kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala sebut mathalul ladzina yunfiquna fi amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berbelanja pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dia umpama tanam satu biji, kemudian satu biji itu tumbuh 7 tangkai dan setiap tangkai menyuburkan 100 biji. Maksudnya dekat sini, kalau kita nampak dari sudut konsep itu, kita nampak biasanya kita akan nampak dari sudut pahala, dari sudut ganjaran. Tapi sebenarnya di sebalik itu, kalau pahalanya banyak itu, kenapa tidak harta tidak boleh berganda seperti itu? Betul. Maknanya kita perlu ada aspek-aspek menyuburkan harta, sehingga Nabi SAW berpesan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, siapa man wala yatim ala fayatajirha, siapa yang menjaga harta anak yatim, maka hendaklah orang itu menyuburkan dengan waktu zaman Nabi SAW, antara elemen kesuburan ataupun penyuburan harta adalah menerusi perniagaan. Betul. Maka Nabi berpesan kepada Aisyah, kata siapa yang jaga harta anak yatim, kena didagangkan harta anak yatim tu supaya dia berkembang. Jangan hanya habis harta itu dimakan oleh sedekah, yakni zakat. Maksudnya kalau harta tu duduk saja pun kena zakat, berkembang pun kena zakat, duduk saja pun kena zakat. Dua-dua kaedah ataupun dua-dua keadaan kena zakat. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut 8 tempat, kalau tak salah saya, konotasi tijarah, maknanya perniagaan dalam Al-Quran, yang mana banyak menyebutkan tentang kepentingan perniagaan. Antara lainnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan, okey, antaradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, kamu jangan makan harta secara batil. Maknanya apart from cucuk orang putih, apart from kita makan harta secara batil tu, maknanya apa galang gantinya? Maka cara yang terbaik adalah perniagaan. Dan begitu juga Allah Ta'ala sebut ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang yang beriman, hendakkah kamu aku tunjukkan kepada satu bentuk perniagaan yang akan menyelamatkan kamu daripada azab seksa yang berat dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak lain tidak bukan kita berdagang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa maksud berdagang dengan Allah Taala? Kita menguruskan harta kita mengikut kehendak Allah. Betul. Maka zakat adalah salah satu daripada elemen dan juga sistem yang Allah Taala turunkan. Bukan saja Allah turunkan harta, Allah turunkan juga mekanisme untuk memberkati harta tersebut menerusi zakat. Wallahualam. Baik Ustaz Usni, Ustaz dah sebut tadi yang zakat ni wajib dibayar Ustaz. Zakat ni perlu dibayar. Cuma orang kita Ustaz Haslin, dia takut kalau aku bayar zakat nanti berkurang harta aku. Jadi adakah suatu jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang yang berzakat ni, wahai Ustaz Usni? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala adwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih adinda lah ni, adinda kami dan Ayah Hakim dan sahabat-sahabat para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini hari yang ke-20, memang cantik sangat perbincangan kita tentang zakat. Dan juga apakah pelaburan yang paling baik dalam kehidupan kita untuk mendapat sesuatu sebagaimana kata Ustaz Ahmad Usni tadi, yakni penyelamatan daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dah jelas saya sebut tadi. Dan berbalik kepada apa yang ialah standard lah, kalau matematik Allah tu 100 tolak 3 tinggal 97. 200 tolak 100 tinggal 100. Memang rugilah segi matematik manusia. Betul. Tapi pada kita bagi matematik in the bracket lah, koma atas tu. Mana matematik Allah ni 200 tolak 100 dia bagi 2000. Matematik Allah. Matematik Allah. Maksud dia kata kalau orang akan gila ke 200 tolak 100 jadi 2000, ni something wrong. Pada Allah tak ada something wrong. Bagaimana ayat yang Ustaz sama saya baca tadi, daripada satu benih, orang nak faham bayar sangat, benih ni RM1, dia leburkan,
diberikan, dikeluarkan kepada orang lain, bukan untuk diri dia. Mana orang yang makan duit dia tapi dimanfaatkan oleh orang lain. RM1 kemudian tiba dia jadi 700. Maksud dia daripada kata duit dia ada RM10, dia tolak RM1, jawapannya 700. Ini gambaran yang telah digambarkan dalam Al-Quran yang Ustaz sebut tentang mekanisme. Yeah. Apa yang kita buat sebenarnya Allah dah tunjuk ada guide dia. Yeah. Itu antara dia. Kemudian kalau kita lihat kepada banyak hadis Sahih Bukhari, Muslim dan banyak hadis Hasan yang alim sebut bahasanya kalau kamu bagi ya bena Adam anfiq unfiq alaika. Maksud dia, hai anak Adam, kau dermalah, aku derma balik dekat engkau. Ini jaminan daripada Allah SWT. Dan Nabi sebut atas lisan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua Allah sebut juga mana qasamalu 'abdin fi sadaqah. Ini jelas tidak akan terjejas harta orang yang rajin bersedekah. Ini kita panggil matematik Allah. Sebab tu benda ni yang Ustaz Ahmad Hussein baca surah As-Saff tadi ni, subhanallah, Allah ajar kita mana how to trade our wealth ni untuk mendapat sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling besar ganjaran ialah selamat daripada seksaan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu apa kita dapat dalam persoalan zakat orang berkeluar duit? Saya ada sat 200,000 sat. Keluar 5,000. Kerjah lah mana penting 150,000 sat. Apa yang untungnya? Rugi saya. Ya, rugi. Memang dari segi matematik manusia memang rugi. Betul. Sebab tu zakat ni adalah orang yang beriman yang sanggup berkeluar. Tapi sekadar kalau Islam umum ni rasa berat. Sebab apa? Godaan-godaan tu banyak. Yeah. Dalam bulan Ramadan ni syaitan iblis tu dah ada kena ikat, tapi syaitanul ins yang tersemat dan terbuku dalam jiwa manusia yang ditarbiah selama 11 bulan yang lalu. Diterbiah Ustaz. Ditarbiah oleh bapa syaitanul rajim ni. Dia kadang-kadang bunyi kata, awak kalau awak bagi RM200,000, awak tolak RM5,000, awak dah rugi tuan. Jangan awak derma. Awak faham ke? Ini semua ni syaitanul ins. Dia ni yang setan. Lebih kurang begitu. So dalam bab ini Allah sebut dalam Quran dalam surah At-Taubah ayat 103, khus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Tengok gambaran. Allah suruh pemerintah, Allah suruh pihak berkuasa, autoriti yang untuk ambil duit orang-orang kaya sebagai satu sedekah. Sedekah ni kalimah umum. Yeah. Dia zakat dan sebagainya. Jadi ambil dia orang sebab apa? Sebab dengan keadaan sedekah ini, zakat ini, tutahhiruhum, membersihkan mereka. Yang keduanya, wa tuzakkihim, mensucikan mereka. Kita pernah dengar tentang tazkiyatun nafsi. Sebab apa? Sebab kalau dia bagi duit dia sendiri usaha selama ni, kalau dia bagi zakat, satu syarikat dia bagi zakat 1 juta, maknanya syarikat ni memang jenis jiwa dia bagus. Sebab tak penting diri sendiri. Dia tak selfish. So makna wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa yang kami bagi kata Allah, dia bagi balik. Yeah. So dalam bahasa mudahnya apa kita dapat? The more you give, the more you get back. Yes. Mana kalau lebih kau bagi, kau dapat balik. Itu antara dia. Yang seterusnya ialah kita lihat Allah suruh Nabi Muhammad SAW supaya salli alaihim. Alaman yakni orang yang memberi zakat. Kau doalah untuk mereka Muhammad. Yeah. Ini memang orang yang paling baik isi aku. Sebab mereka tak berkira. Demi kerana aku, mereka tidak berkira. So, kau selawat maksud salli selawat. Tapi doalah ke atas mereka. Kerana doa Nabi Muhammad memberi ketenangan kepada mereka yang bayar zakat. So, dalam bab ni, orang bayar zakat, orang sedekah, jangan risau. Sentiasa mendapat iringan doa daripada Rasulullah SAW. Ini yang kita nak sapa ni. Dan Hakim Ustaz Mak sini. Dapat doa Nabi Muhammad. Belum cacat syafaat lagi. Betul. So maybe dalam doa ini Nabi Muhammad akan beri syafaat kepada orang yang bayar zakat. Subhanallah. Ini antara dia. Tapi kadang-kadang kita tak boleh tengok besok. Tunggu besok dulu macam mana. Mana kena mati dulu lah nak Betul, dapat Ustaz. tidak. Wallahualam. Baik Ustaz. Bak kata orang kalau syafaat ni kabel lah Ustaz. Kalau kita kabel. kat dunia ni berebut-rebut nak dapatkan kabel, lagi-lagilah di akhirat kita nak syafaat Rasulullah SAW. Baiklah Ustaz Usni dan Ustaz Haslin. Saya agak tertarik dengan satu soalan yang diajukan oleh sahabat kita, Rahimah Saud bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan kru-kru yang bertugas. Waalaikumsalam. Ramadan Karim Ustaz, berkaitan zakat fitrah yang baru diperkenalkan dengan 3 jenis fitrah, iaitu RM7, RM14 dan RM21. Saya bersama anak-anak memilih membayar fitrah nombor 2.
Kerana kadang-kadang kami makan juga nasi jenis basmati dan yang lain iaitu beras tempatan. Bagaimana hukumnya fitrah kami? Ditakuti saya tersilap buat pilihan. Terima kasih Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Jadi saya fikir soalan yang mungkin Ustaz Usni boleh jawab. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Da'i Hakim dan Puan Rahimah yang bertanya satu soalan yang memang sangat menjadi orang kata apa kegusaran ataupun orang duk pening jugalah sebenarnya. Orang tanya, ni ada 3 tier pula dah. 3 jenis harga pula dah. Dulu satu harga saja, RM7 saja biasanya. Tetapi sekarang ni kita perkenalkan ataupun kita buat kempen lah. Menggalakkan mereka membayar zakat fitrah berdasarkan beras yang biasa dimakan oleh seisi keluarga. Maka dengan itu kita menimbulkan pula dah. Kita buat 3 jenis ataupun 3 bentuk pembayaran. Satu RM7 iaitu yang pembayaran biasa. Kalau di wilayah persekutuan kita ada RM5 untuk bagi mereka yang terkesan dengan wabak misalnya kalau nak bayar juga zakat, dan RM14 dan RM21. Bagi mereka yang kadang-kadang makan beras basmati, tu kadang-kadang tu maksudnya makan beras nasi Arab lah. Ya. Ini Ustaz Aslim punya beras ni. Ustaz Aslim punya beras. Dia punya apa nama tu? Dia punya kaum kerabat dia punya. Kaum kerabat. Kan? Maknanya orang yang kita kena faham asas kepada zakat fitrah ini disebut dalam kitab adalah diberikan daripada ghalib qutul balad. Apa maksud ghalib qutul balad? Iaitu makanan ruji yang secara urufnya, secara makanan ruji tempatan kita. So orang biasa makan apa? Nasi lah. Dan nasi jenis apa? Biasanya nasi yang beras hancur 5%. Yang tu yang biasa. Jadi di situlah kita letakkan harga asas RM7. Maka siapa-siapa pun yang makan beras mahal ke, yang makan beras tak berapa mahal, tengah-tengah ke, ataupun dia nak bayar RM7 tetap sah. Jadi jangan risaulah. Kalau dia nak pilih mana-mana harga tersebut, kalau dia kata sekejap dia makan basmati, sekejap dia makan ni, dia nak makan RM14. Dia nak bayar RM14 pun tak jadi masalah, asalkan perkara tersebut tidak mengurangi daripada hak yang wajib. Hak wajib tu 7, tapi yang nak lebih tu terpulang kepada kita untuk memilihnya. Dan tidak wajib saya ulang, tidak wajib bayar ikut beras kita makan. Tapi ini galakkan kita sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, faman tatawwa khairan fahuwa khairullah, dalam surah Al-Baqarah. Siapa-siapa yang tatawwu, maknanya nak menambah daripada kewajipan itu, tambah benda-benda sunat, tambah pahala, tambah kalau infak tu tambah, fahuwa khairul lakum. Dia adalah baik untuk dirinya sendiri. Baik Ustaz, terpulang kepada anda nak bayar berapa, RM7 boleh, RM14 pun boleh. Baiklah Ustaz-Ustaz dan kepada keluarga besar Tanah Ustaz, kita nak beristighfar seketika, kembali selepas ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dibawakan khas daripada PPZ Mawib. Baiklah, jadi kepada anda yang ada sebarang soalan, boleh saja buat panggilan ke 0377261603. Da'i akad dah call banyak kali, tak dapat, tak apa. Jangan risau, boleh ajukan melalui Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah, kita ada satu soalan daripada sahabat kita, Rara Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Zakat adalah satu pelaburan untuk pembangunan ummah yang terbaik. Bila mana wang zakat dapat menolong para asnaf agar mereka dapat menaik taraf kehidupan mereka, tapi bagaimana pula dengan orang yang mengeluarkan zakat wang? Dari sudut manakah yang dikatakan ianya satu pelaburan? Mohon pencerahan Ustaz. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Rara Ismail atas soalan. Silakan Ustaz Asli. Masya Allah. Jadi ginilah. Sebenarnya bila sebut tentang zakat ni memang berkaitan dengan duit, berkaitan dengan wang. Maksud dia dengan berkaitan dengan harta. Kalau lembu, cara lembu sama maksud ni. Betul. Buah darian Ustaz. Buah darian maksud juga. Dapat duit tu berapa jumlah. Berapa jumlah. Bukan zakat. Bukan buah darian tu.
berdarah orang dibuatnya dengan buah durian kan. Maksud ada duit lebih, kata meniaga buah durian tu dapat 500,000 dengan bersih dan tolak semua lebih kurang berbelanja modal dan sebagainya, maka dia kena bayarlah zakat. So persoalan tadi bila apakah pelaburan di sudut manakah yang dimaksudkan tersebut. Sebab tu kita baca ayat tadi dah bahawasanya zakat ini adalah merupakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan bermaksud dia dalam rukun Islam. Maksud dia kalau mereka yang ingkar kepada masalah zakat telah mereka ni kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis peringkat sampai peringkat mungkin naudzubillah jatuh murtad dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu memang sebut tadi dah kita ada bagi contoh yang paling senang lah. Maksud dia memang dari sudut kalau 200,000 tu kalau tolak memang rugilah, tetapi asas ialah untuk mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan asas kedua Ustaz baca ayat tadi surah As-Saff tadi makna nak selamatkan daripada api neraka Allah, dan yang ketiganya kita tidak peringkat orang yang mementing diri kekayaan kita ada ni daripada Allah. So kita bagi balik wa ahsin kama ahsanallahu ilaik dalam surah Al-Qasas ayat 77 sebut. Buat baiklah dengan manusia, bukan kerana manusia itu buat baik dengan saya. Buat baik dengan manusia kerana Allah telah berikan macam-macam kebaikan dekat saya. So maksud kalau kita senang, berkongsilah kesenangan. Bukannya semua. Mungkin sebilangan, segelintir atau sebahagian itu sahaja. Ini contoh dia. So apa yang kita katakan manfaat kebaikan yang kita dapat ialah bayangkan kita telah memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang yang memerlukan harta kita. Yang memerlukan bantuan kita. Ini yang paling penting. Sebab tu dalam bab contoh macam soalan apa pertama tadi pada binti Sa'ud tadi Rahimah tadi ni disebut 7 ke 14 1 macam tadilah asas ialah RM7. Tapi kalau siapa nak buat baik ini bubuhlah RM40 dalam salah. Kan macam saya kata bukan cakap semua sejak saya rezeki tu lebih memang kita bayar RM2 satu kepala. Kalau anak 7 bini seorang lah campur saya seorang jadi 9 kalilah tengok. So salahkah kalau bayar RM25? Tak masalah. Sebab benda ni adalah janji Allah, kalau kamu lebihkan itu paling baik untuk kamu. Betul. Jangan risau bab kurang ke tak kurang, jangan fikir banyak. Yang penting tunaikan hak kamu kepada orang lain. Sebab tu dalam bab zakat harta sebagian kita keluar dia mungkin dipikir tadi zakat fitrah satu hal. Ni zakat duit simpanan kami macam mana ni? Kena buat keluar. Pakai emas, pakai tak pakai pun kena buat keluar dalam bentuk wang. Itu asas dia. Mungkin Ustaz maksudnya dulu orang banyak beras. Ingat tak banyak beras. Bayangkan saya pernah dapat 120 gantang. Masya Allah. Tapi bila tolak balik, saya nak belajar pergi Pakistan balik sekali tahun 1992 saya balik, 88 pergi, sudah balik sekejap sampai 94 terus. Bayangkan beras kita kat masjid kita saja. Sebab orang nak bayar dekat abang, orang ustaz ni belajar kan sebagai contoh dia. So dalam bab ni bila nak trade in, jatuh nilai, susut nilai. So pandangan ialah lepas tu kalau boleh biar ada benda yang ada manfaat. Mungkin duit tadi ni digambarkan kepada segantang beras. So saya boleh beli macam-macam. Mungkin dengan RM14 ikan boleh beli, tepung boleh beli, tapi nilaian adalah segantang beras yang diwajibkan. So dalam bab nilai wang ni jangan risau insya-Allah. Kita bagi bayangkan keperluan orang yang memerlukan tu akan orang ketahuan tersimpang daripada faktor kebuluran, kemiskinan dan sebagainya. Kerana ini adalah hak yang memang kita kena bagi juga walau bagaimanapun. Wallahu alam. Baik Ustaz. Tadi Ustaz sebut anak Ustaz berapa orang Ustaz? Anak baru 7. Baru 7. Isteri? Tu dalam sibuk ceramah. Oh, dah sibuk ceramah. Kan? Contohlah kalau tak sibuk tu wallahu alam. Hakim pun tak sendiri teka macam mana kan. Okey, baik Ustaz. Terima kasih atas ulasan. Bila sebut tentang zakat juga ya. Zakat ni ada orang kata bagaimana zakat ini Ustaz Usni boleh membantu ekonomi umat Islam. Bagaimana? Silakan. Bila kita sebut tentang zakat membantu ekonomi umat Islam, kita kena faham bahawasanya apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, hatta la takuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Hendaklah kamu belanja, infak itu supaya duit yang ada dalam kitaran kita itu, maknanya dia tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya di kalangan kamu. Apa maksud perkembangan ekonomi? Perkembangan ekonomi adalah bermaksud bagaimana keseimbangan hidup
antara golongan kaya dan golongan miskin. Sebab tu kalau kita tengok dalam sistem mungkin sosialis ataupun sistem kapitalis, maknanya orang yang makin kaya, orang miskin makin miskin, sebab tak ada jurang tu. Sebab mana mungkin kita nak hidup tanpa orang miskin. Maknanya ini perkara yang disebut oleh Nabi SAW dalam satu hadis ketika Sa'ad bin Abi Waqqas dia memberi infak kepada orang, lalu dia kata kepada anaknya, wahai anakku, tidakkah kamu lihat betapa benarnya Rasulullah SAW berkata, al-yadul ulya khairun min yadis sufla wabda biman ta'un. Tangan yang ada atas lebih baik tangan di bawah. Dia rasa begitu, maknanya kebaikan tu dia rasa baik. Tetapi kerisauan pada anak Sa'ad, dia kata, kenapa bapaku berasa begitu? Betul lah itu ganjarannya, betul lah itu kehebatannya ataupun kelebihannya. Tetapi macam rasa benda tu rasa macam dia risau, kata ayah dia dah riak, dia risau begitu. Lalu dia pun bercakap kepada orang kata Rasulullah SAW. Anak dia pergi jumpa Nabi SAW. Anak dia pergi jumpa Nabi SAW. Jadi ceritalah benda tu kat Nabi. So Nabi kata, ala tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Tidakkah kamu sedar bahawasanya kamu ini sekarang ditolong dan diberi rezeki dengan sebab orang-orang yang susah, orang-orang yang lemah di kalangan kamu. Maksudnya untuk ekonomi itu berjalan, dia mesti ada dua pihak. Dia mesti ada pihak yang kaya, pihak yang pertengahan, pihak yang miskin. Maksudnya apabila duit itu hanya duduk di kalangan orang kaya sahaja, maka tidak akan ada perkembangan dari sudut ekonomi. Sebab itu zakat membantu pengaliran wang ini berlaku daripada pihak yang tertinggi kepada pihak yang rendah. Muaz bin Jabal dipesan oleh Nabi SAW, bila mana engkau pergi ke Yaman, engkau akan berhadapan dengan ahli kitab. Bila mereka taatimu dalam urusan syahadah, ajar mereka bahawasanya ada salat 5 waktu sehari semalam. Bila mereka telah taatimu daripada salat 5 waktu dari sehari semalam, bagi tahu kepada mereka, fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim sadaqah tu'khadhu min aghniyahum wa turaddu 'ala fuqarahim. Diambil daripada sedekah zakat, diambil daripada orang kaya, diserahkan, dipulangkan kembali kepada orang miskin di kalangan mereka. Apa maksud dipulangkan kembali? Kenapa Nabi menggunakan kalimah faturaddu, dipulangkan? Seolah-olah benda tu, bukan seolah-olah, sememangnya benda tu adalah hak mereka yang seolah-olah diberikan dekat kita dulu untuk kita pulangkan kepada mereka. Betul. Ini hikmah daripada apa yang disebut, dan inilah yang membantu. Saya ingat Syekh Al-Jurjawi dalam Hikmatut Tashri' wa Falsafatuhu menyatakan bahawasanya antara hikmah kegagalan ekonomi sesebuah negara adalah disebabkan oleh gagalnya penduduk-penduduk itu ataupun orang-orang yang beragama Islam dalam negara itu daripada menunaikan kewajipan zakat. Maknanya ia sangat berkait rapat dengan kesinambungan dan kitaran ekonomi sebenarnya. Betul. Jom kita kukuhkan ekonomi Islam dengan membayar zakat. Baiklah Ustaz Haslin, zaman sekarang orang panggil zaman Ustaz. Zaman online. Semua online. Makanan online termasuklah zakat. Jadi satu pujian harus diberikan kepada PPZ Mawib kerana melaksanakan kemudahan bayar zakat secara online. Cuma yang Ustaz Haslin, kita nak tahu apakah hukum bayar zakat secara online ni, diterima ataupun tidak, Ustaz Aslin? Silakan. Soalan ni Ustaz Maksudni orang pernah tanya. Kita buat bayaran zakat, dia panggil PZB, potong zakat bulanan. Kata cukup haul, cukup nisab. Takkan tiap bulan kena bayar. Ni apa hal ni? Sebenarnya ulama telah berbincang bahawasanya adalah dibenarkan membayar zakat secara potongan bulanan. Kerana asal dia ialah begini. Orang manusia, siapa-siapa pun, kalau di Malaysia diguna bulan 12 bayar zakat. Jadi mungkin saya maksud tahu lah bulan 12 memang dia orang sibuk, memang tak ke mana-mana, 24 jam setiap akhir bulan. Jadi kadang zakat dia kena bayar 10,000 setahun. Berat nak buat keluar. Betul. Berat dengan sifat-sifat ni bahasa ni Bollywood kata bohot ganjus dia kedekut kita nak kempen bayar zakat tiba 10,000 banyaknya bro kata buat gitu. Jadi kalau divide balik 12 mungkin RM900 aja. Betul. Ini boleh. Jadi kadang-kadang orang yang mempertikai benda ni kadang-kadang bukan ahli fiqh pun. Dia cuma mikir akal logik dia semata-mata. Sama juga dengan sistem pembayaran secara online. Maka adalah dibenarkan dalam Islam. Dan ulama telah putihkan benda ada dibenarkan, diharuskan. Jadi dalam bab-bab ini,
pernah ada satu kata-kata hikmah disebut antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya. Kamu ni hidup dengan dunia kamu tahu urus diri kamu dengan dunia kamu. Dulu zaman Nabi tak ada kapal terbang, nak laju sebagainya, hanya unta semata dan kuda semata-mata. So salah kalau kita naik kapal terbang pergi buat umrah haji, tak salah sebab benda tu manfaat untuk kebaikan yang memang dari Islam tu menggalakkan orang kata penumbuhan sistem kenderaan, logistik dan sebagainya. Jadi bab ini maksud dia nak beritahu tidak jadi masalah, bahkan memudahkan dalam keadaan zaman fitnah macam ini sekarang COVID-19, Betul. COVID-20, macam-macam gelombang lah. Nak kembang awak tengkok kita dengar COVID ni. Kan? Tapi mudah. Contoh sekarang ni nak ceramah ni tak mau sini. Betul. Aku nak garuk plastik lupa. Tak rasa. Tadi Fauzana hantar tengok pasal apa berair muka aku rupanya air liu. Kan? Jadi kita WhatsApp macam ni hantar rupanya dah kena pakai wiper. So benda ni Allah, kalau kita komen Allah payah nak cakap, nak nafas tak boleh nafas elok je. Nafas turun ke bawah tapi sasaran ialah inilah. Kena lepas ni kena cipta lah, mungkin ada wiper dalam. Keluar air automatik. Automatik keluar kan. So tak jadi masalah sebab sesuai dengan keadaan kita pada hari ini. Betul. Ini contoh dulu typewriter, sekarang komputer. Yeah. Bunyi ter juga. Kan? Contoh dia begitu. Wallahualam. Baik Ustaz. Tadi Ustaz sebut tentang COVID berkembang. Bukan COVID je berkembang Ustaz. Kita pun terus berkembang ni. Duduk di rumah tak ada buat apa. Macam. Okey baik Ustaz. Soalan seterusnya mungkin Ustaz Usni boleh jawab berkenaan dengan boleh ke mereka yang bekerja di luar negara, ataupun foreigner yang bekerja di Malaysia, haruskah bayar zakat? Okey, baik. Terima kasih Dai Hakim, Ustaz Aslin yang dikasihi, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Taala sekalian. Saya nak menambah sikit tentang online tadi tu. Padu dah Ustaz Aslin bagi tu sebenarnya. Kita ni terlalu banyak kerisauan sebenarnya. Betul. Ya. Jadi berdasarkan kaedah al-wasilah laha ahkamul ghayat. Wasilah jalan dia mengambil hukum kepada maqasid ataupun hukum kepada apa yang ingin dicapai. Kalau kita nak capai kepada maksud zakat itu ditunaikan, maka hukum itu ataupun wasilah itu mengambil hukum yang sama. Maknanya zakat boleh ditunaikan, maka wasilah jalan-jalan penunaian zakat itu turut serta mengambil hukum yang sama. Maksudnya boleh kita bayar secara online. Orang selalu risau bab akad. Sebenarnya tak ada akad. Zakat ni tak ada akad. Dia nak kena shake hand. Nak kena shake hand juga, nak kena salam juga. Dengan akad nikah kot. Itulah. Sebab akad selalunya akad nikah ataupun akad-akad yang lain seperti akad perniagaan, akad mudharabah sebagainya, itu akad. Tetapi dalam zakat dia hanya dua syarat ataupun dua rukun utama. Yang pertama sekali niat, yang kedua pindah milik. Jadi waktu dia tekan submit tu, enter tu, itu bermaksud pindah milik daripada akaun dia kepada akaun pusat pembayaran zakat. Kemudian niat dia dah ada. Cukup syarat dah untuk zakat sebenarnya. Itu yang mungkin mereka risau dari sudut keabsahan tu. Jadi don't worry, kita tak ada tangan keluar daripada skrin nak salam. Kalau tangan keluar daripada skrin, orang tak bayar zakat tuan-tuan. Orang lari. Orang tak guna online. Baik. Bila kita sebut tentang orang yang bekerja di luar negara, sama ada orang Malaysia yang bekerja di luar negara ataupun orang yang luar negara bekerja dekat Malaysia. Okey, dua-dualah. Okey, yang pertama sekali, kalau kita bekerja di luar negara, ada dua kategori. Kategori pertama, kalau kita bekerja dengan di bawah kementerian, tak kiralah kementerian luar, kementerian pendidikan dan seumpamanya, maka gaji kita sebenarnya tertakluk kepada cukai. Maka kalau mereka ingin mendapatkan rebate cukai, maka mereka juga boleh membuat pembayaran zakat dan berhubunglah dengan pusat zakat. Contohnya kalau di kementerian-kementerian ini biasanya di bawah jurisdiction wilayah persekutuan, boleh berhubung dengan Pusat Pengetahuan Zakat Majlis Agama Nasional Persekutuan. Kita akan mudahkan untuk urusan mereka yang bekerja dan juga mereka yang berada di sana untuk membuat pembayaran zakat. Kita tak ada masalah. Sekarang boleh buat online. Sekarang juga boleh buat auto debit. Maknanya terus boleh buat. Dia ada bank, bank tu boleh buat auto debit, terus buat auto debit. Tak jadi masalah, tak pening kepala. Itu satu. Kemudian pekerja-pekerja yang mungkin tidak bekerja dengan kerajaan, tetapi bekerja di mana-manalah, swasta dan sebagainya, mereka boleh membuat pembayaran zakat di tempat mereka bekerja. Jika ada fasiliti yang memudahkan sedemikian. Kalau tak ada fasiliti, mereka boleh cari negara Islam yang terdekat untuk membuat pembayaran. Dan kalau dia nak balik bayar ataupun dia nak buat pembayaran ke negara asal dia pun tak jadi masalah. Itu keadaan kedua.
Keadaan ketiga, orang yang foreigner duduk dekat sini. Orang luar, orang apa nama tu, bukan warga negara duduk di sini nak bayar zakat, boleh, dan mereka juga boleh mendapat rebate jika mereka telah bekerja lebih daripada 6 bulan. Ini saya dapat maklumat daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri bahawasanya siapa-siapa yang foreigner yang beragama Islam nak mendapat rebate daripada zakat yang telah ditunaikan, dia mesti berada ataupun dah duduk di negara kita lebih daripada 6 bulan. Maknanya dah bekerja lebih 6 bulan, maka mereka layak, entitled lah untuk dapat kemudahan tersebut. Wallahualam. Okey, jelas Ustaz Husni. Terima kasih atas pencerahan. Baiklah, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz dan dai semua, kru mamul. Doakan semua dapat berkat Allah, insya-Allah. Amin. Doakan semua sekali. Amin ya rabbal alamin. Doakan kami juga. Soalan mamu. Ya, silakan. Duit zakat semua mamu boleh ada, siap dah. Tapi nak bayar zakatnya time tu, mamu pergi beli segala motor untuk anak lah, semua beli. Tapi duit dah habis nak bayar zakatnya. Buatan mamu, adakah dosa tak dosa pasal nak keluar zakatnya, pasal mamu niat nak keluar zakatnya, pasal mamu buat keluar motor lah, kereta lah, atau macam-macam lah mamu beli. Atau buatan mamu ni, atau dosa kah? Dakkah buatan mamu ni? Baik. Yang tu lah soalan mamu. Baik. Mamu minta Ustaz jelaskan kat mamu dan doa-doa kat mamu bagi mamu. InsyaAllah. Amin. Baik, amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mamu Hanifah. Okey, baik. Jadi tentang soalan yang diajukan oleh Mamu tadi, kita nak dengar penjelasan daripada Ustaz Aslin. Cumanya kita nak bertahmid seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami, kita membincangkan tentang zakat pelaburan terbaik yang dibawakan khas oleh PPZ Mawib bersama dengan Ustaz Husni dan juga Ustaz Haslin. Saya sempat menjenguk pada Facebook kita. Alhamdulillah sudah ada 3.2k share. Jadi saya cabar anda untuk untuk rebut peluang menyebarkan kebaikan ilmu pada pagi ini, menjadikan 4K share. Boleh ke tidak? Jadikan. Boleh? Okey, baik. Jadi Ustaz, sebelum kita berhenti berehat tadi, diajukan soalan oleh Mamu Hanifah tentang dia ni Ustaz tak nak bayar zakat. Jadi cara dia nak elak, dia beli motor lah untuk anak dia dan macam-macam Ustaz. Bagaimana Ustaz Aslin? Terima kasih Mamu Hanifah. Cik seronok dapat cakap orang Mamu ni kan. Cik pun geng-geng Mamu juga lebih kurang. Sebab lagi lah Mamu segala-galanya. Mamu segalanya. Gini, yang penting sebut mudah je lah. Zakat memang wajib dibayar. Okey. Itu kita punya tagline kita. Formula dia, zakat wajib dibayar. Kalau tidak dibayar dengan sengaja, maka berdosa hukumnya. Dan kita banyak berhutang dengan manusia sebenarnya, lagi-lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, dalam bahasa mudahnya, kalaulah kita mendapat tahap kepada kesedaran ataupun taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka nilaian tu, orang kata qada zakat dan sebagainya, Ustaz Muslim boleh jawab bab tu. So, kita kena laksanakan juga sebelum kita bertemu Allah. Okay. Dan kalau ada mana-mana anak yang tahu bapak dia memang tak ada zakat, maka pandai-pandailah anak tu fikir balik macam mana, insya-Allah boleh berbincang dengan pihak pejabat zakat dan sebagainya. Cuma kadang-kadang Ustaz Musri ada juga orang tu dia nak bayar zakat tetapi guna duit tu untuk beli keperluan contoh dia. Okey. Ada juga mungkin saya dah faham Mamu Hanifah cakap macam tu tadi. Kan? Mamu Hanifah cakap dia nak bayar zakat, kemudian pergi mana-mana, kemudian saya kata nak beli barang. Pakai duit itu dulu.
Tak ada masalah, pakai. Lepas tu keluar duit lain pula pergi bayar. Itu Tak ada je. masalah. Tak ada masalah. Faham. Sebab yang penting bayar. Bukan duit tu. Takkan duit nombor siri tu 0034445. Tidak. Bukanlah susah. No, Islam sampai macam tu. Dia memudahkan. Kan nak contoh ada mungkin. Dia nak pergi bayar zakat. Tiba ada orang yang susah. Ya. Orang miskin. Allah kesian ni kata dia. Dia pun ambil lah 500. Contoh dia lah. Memang mamu ni saya tahu mamu ni orang duit banyak. Bayangkan orang saya rasa sudah berumur dengan suara dia tahu. Thank you very much Mamu Hanifah ya. So dalam bab ni 500 dia kurang, dia pergi ambil duit balik, dia pergi bayar. Mungkin tak boleh hari ni, mungkin besok. Sebab itulah kita bincang tentang online macam soalan tadi ni. Kalau bolehlah Mamu Hanifah tak payah pergi mana-mana. Minta tolong anak-anak mana patut, insya-Allah tolong arrangekan, tolong managekan zakat tadi supaya Mamu tak payah pergi mana-mana. Pakai menatang ni pun tak payah. Kerana dah rabur pula semata tak bawa kawal jadi macam kelabu bela sebagainya kan. So dengan online tadi insya-Allah boleh membantu, cuma kita lah benda ni perlu berilmu. So Mamu boleh bertanya pada pihak zakat macam mana nak buat insya-Allah. Mungkin dulu masa setengah jam bincangan pegawai zakat. Macam mana cik Mamu nak bayar zakat? Mamu malas dah Mamu nak main apa nama. Jebat zakat pening kepala Mamu. Mungkin insya-Allah saya yakin satu kewajipan pegawai zakat dia kena bagi tahu kat Mamu macam mana untuk manage melalui online. Insya-Allah apapun terima kasih kepada Mamu lah. Betul. Dalam sudut kerana menjadi pembayar zakat. Itu antara wallahu alam. Baik, jadi kepada Mamu, no problem. Ustaz speaking, saya pun nak speaking Ustaz. Okey, tak ada masalah, jangan risau. Baiklah, kita ada lagi soalan seterusnya daripada pemanggil kita di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz dan Dai dan kru Tanyalah Ustaz TV 39 pagi ini. Saya Haji Tukinon, Haji Muhammad Saleh daripada Skudai Johor ya. Apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah pagi sehat. Saya pun Alhamdulillah. doakan dengan sihat. Sekarang Amin. dipendekkan cerita, persoalannya gini Ustaz dan Dai ya. Zakat harta. Zakat harta ya, bukan zakat fitrah. Zakat fitrah ni biasanya di bulan, jangan lewat bulan puasa ni lah. Jadi zakat harta, saya nak tanya macam mana ya. Biasanya saya bayar di bulan Ramadan ni, kalau tak tengah, hujung dan sebagainya. Tapi oleh sebab entah macam mana terlajak sikit kerana COVID-19 entah masalah lah. Okay. Saya bayar setahun 8 bulan, lebih daripada 8 bulan. Jadi masalah saya, yang 8 bulan saya nak kira sebagai penalti ke ataupun saya nak bayar setahun. Katakan dia punya hold tu bulan Ramadan ni. Jadi saya terlajak 8 bulan. Jadi macam mana keadaannya? Nak bayar full ke nak bayar yang 8 bulan tu kena bayar juga? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Tukinon bertanyakan tentang zakat harta. Mungkin Ustaz Usni ada jawapannya. Silakan. Baik, terima kasih Da'i Hakim, Ustaz Asli yang dikasihi, Haji Tukinon. Terima kasih atas soalan yang memang betul-betul bersifat teknikal sebenarnya. Bila kadang-kadang kita ada masalah, kita terlepas waktu ataupun kita dah ukur dah setahun tu. Mungkin Ramadan ke Ramadan lepas kan. Tiba-tiba Ramadan yang lepas tu disebabkan COVID apa semua kita pun terlupa, tak dan dah terlebih pula 8 bulan yang seterusnya. Baik, yang pertama sekali kita perlu menunaikan zakat yang telah tiba haulnya terlebih dahulu. Maksudnya dah ada setahun tu, bayar yang setahun tu dulu. Okey, bayar yang setahun tu dulu. Adapun yang lebih 8 bulan lagi tu, dah terlebih tu, dia ada dua kondisi. Kondisi pertama, kita boleh tunggu sehingga dia genap setahun juga. Tunggu dia genap setahun, buat balik zakat yang 8 bulan, campur lagi 4 bulan, 4 bulan, 5 bulan lagi tu. Kita 4 bulan lagi kita campur, maka kita dapat tunggu 4 bulan lagi barulah kita zakat sekaligus. Ataupun kalau haji nak bayar pun terus pun boleh. Syaratnya haji perlu memiliki nisab terlebih dahulu. Maknanya bayar lebih awal sebelum haul. Mungkin kerana contohnya haji rasa kena bayar sekarang ni sebab ada masalah yang berkaitan dengan cukai ke ataupun sebagainya, ataupun aku rasa aku kena bayar sekarang lah sebab takut nanti tak sempat. Tapi dia kena tengok sama ada waktu dia bulan ke-8 tu dia sudah ada nisab ke atau belum. Kalau belum ada nisab, dia belum layak untuk tunai zakat lebih awal daripada haul. Sekali lagi saya ulang, maknanya dia bayar dulu zakat yang setahun pertama, terus bayar yang setahun pertama, yang 8 bulan ni tunggulah sehingga genap setahun haul, barulah Tuan Haji tunaikan zakatnya, insya-Allah. Baik, jadi semoga apa yang telah Ustaz Husni kongsikan dapatlah sedikit memberi pencerahan kepada Tuan Haji Tukinon. Baiklah, tadi Ustaz Asli ada menyebut tentang pelaburan. Jadi kalau kita perhatikan sekarang ramai
di antara orang kita ini suka melabur, Ustaz. Jadi kita nak tahu juga apakah pelaburan yang dibenarkan dalam Islam dan adakah pelaburan itu perlu dizakatkan, Ustaz? Masya Allah, ini sekarang ni zaman cukup mudah sebenarnya untuk kita mencari atau menambahkan pendapatan. Ya. Antaranya ialah pelaburan. Pelaburan ni mungkin orang kata apa Ustaz sini, investment ataupun trading. Investment ni mungkin dalam jarak yang panjang. Dia simpan bulan Januari, dia tengok bulan, dia nak ambil bulan 12. Ni contoh dia. Sambil dia observe, dia tengok mana patut naik, turun dan sebagainya. Yang kedua, trader ataupun trading ni hari-hari duduk berniaga. Untung 12 sen, aku tak 1,000, dapat dah 2,000, aku ambil je lah nak pergi beli baju shopping. Contoh dia. Ambil lah. Sebenarnya benda pelaburan cukup mudah. Tetapi dalam Islam ni penting dari sudut tentang hukum landasan. Macam Ustaz sebut apa? Mekanisme. Mesti pelaburan yang halal. InsyaAllah kalau bagi mereka nak melabur dalam bursa saham Kuala Lumpur, contohlah, kena cari kaunter-kaunter yang syariah. Maka diharamkan kaunter-kaunter yang konvensional. Yang halal pun dia buat, yang haram pun dia buat, contoh dia. So cari yang betul-betul yang buat benda yang halal. Bukan mesti syarikat Muputra je maksud ni. Syarikat yang bukan orang Islam pun ada juga telah mendapat pengiktirafan halal dari syariah daripada pihak security, pihak ni jawatankuasa sama ada company syarikat ataupun daripada JAKIM sendiri bagi contoh dia. Maka dalam bab ini pelaburan ni satu benda yang diharuskan, kerana pelaburan adalah perniagaan. Betul. Ada Allah sebut dalam Quran wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Itu paling penting. Allah menghalalkan yakni jual beli dan mengharamkan riba. Itu penting sebagaimana disebut dalam surah Baqarah ayat 275. So dalam bab ini pelaburan ni mestilah dari sudut muamalat duit juga. Duit juga, contoh mungkin dalam amanah saham, dalam apa sekalipun, kalau duit ada tu, contoh bulan 12 orang bayar, so dia tengoklah berapakah balance terkini dalam akaun saham. Kalau kita dalam saham, kita dalam bursa ni akaun CDS, akaun sama ada perbankan-perbankan mana sekalipun, sama ada perbankan Islam tak Islam, dia ada akaun CDS. So dalam bank katalah ada 500,000 balance, so dia kena kalilah 25% tadi ni. Sebab saya ingat dalam akaun simpanan tak fikir tentang tolak sana tolak sini. Yang kita duk tolak-tolak ni daripada pendapatan ataupun simpanan dan sebagainya. Tapi akaun daripada saham ataupun saham pelaburan ni, maka kita kena pasti bayar zakat. Memang zakat wajib dibayar. Apa saja berkaitan dengan harta, zakat wajib dibayar. Pegang formula tu cukup dah. Contoh dia berniaga kereta. Takkan 10 biji kena bayar 3 biji kereta. Contoh nampak sangat. Maksud dia akumulate balik berapa nilai aset dia, maka ini pihak zakat dia boleh jawab insya-Allah. Maka contoh katalah 7 juta. So bersih 7 juta yang dia boleh dapat, yang dia boleh hadap, maka dia tolak dengan kali dengan 25%, maka dapat jawapan dia yang sepatutnya. Itu antara dia. So yang penting saya ulang balik, apa saja berkaitan dengan wealth ataupun dengan harta, pemilikan harta yang memang sempurna dia punya, maka dia orang kena bayar zakat. Nak berlabur, laburlah. Tapi kena ingat sahabat-sahabat sekalian, nak melabur macam tengok macam mana Ustaz Mak sini dia guna muka kita dekat Facebook. Scammer. Minta maaf cakap. Ni elok juga ni cekalah ni. Tolong jangan percaya gamak-gamak kami yang duduk di dalam lamban-lamban Facebook je ni. Betul. Syarikat syarikat tok nenek, syarikat tok itu tok ini. Dia buat reka. Orang sampai kena tertipu. Sebab tu nak bagi tahu kalau nampak muka Ustaz Mak sini, muka adik Akil nampak muka saya, maksud daripada telefonlah dulu. Betul. Tanya Ustaz, betul kan Ustaz 300 simpan petang dapat 4,000? Kalau macam tu aku dah lama jutawan nak kaki ni. Kan? Takkan aku nak hambakan muka aku dalam Facebook contoh dia. Betul. So cari orang yang sepatutnya. Kalau dalam agama cari guru yang mursyid. Ada guru syah, jangan risau ada guru. Dan dalam bahasa mudahnya berniaga pelaburan ni mesti kena ada ilmu. Saleh Fauzan disebut Saleh Fauzan kata, orang kata apa? Al-amalu bidunil ilmi ghalat. Maksud dia amalan tanpa ilmu ni memang confirm dia akan buat mistake. Ini kita beri saranan, berlaburlah yang syariah insya-Allah. Moga-moga rezeki itu halal. Dan niat pula pelaburan ni adalah untuk memanfaatkan kepada orang lain insya-Allah. Big why dia kita nak bantu orang pergi umrah. Big why dia kita nak bantu orang miskin dan sebagainya. Lepas tu barulah dapat hak kita insya-Allah. Baik, untuk Ustaz. jadi orang yang senang. Wallahu alam. Apapun wajib bayar zakat. Jangan pening-pening sebab ya Ustaz Usi, kita ada pusat zakat yang sudi membantu anda. Baiklah, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Ya. Silakan. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey,
Okey, Ustaz dan Daim. Ya. Hello, Assalamualaikum. Salam, silakan. Okey, saya Silakan, Puan Puan. Askin daripada Puchong. Okey, saya punya soalan. Mm-mm. Saya ni penjaga anak yatim dan saya ibu kepada diorang. Saya just nak tanya zakat wang simpanan. Cara pengiraan dia sebab dah cukup haus. So macam mana saya nak cari cara pengiraan saya tu macam mana? Okey. Risau juga kan? Baik. Itu just pertanyaan saya, Ustaz. Okey. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Assalamualaikum. kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Ashikin bertanyakan tentang wang simpanan Ustaz Usni. Okey. Bagaimana Ustaz? Baik, terima kasih Puan Nur Ashikin yang dia sebut tadi dia penjaga anak yatim. Nabi SAW sebut ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Subhanallah. Aku dan orang-orang yang jaga anak yatim ni akan duduk beriringan di dalam syurga. Nabi tunjuk antara dua rapat tu macam antara dua jari Rasulullah SAW. Jadi moga-moga orang mereka yang menjaga anak-anak yatim ini jaga dengan ikhlas, jaga dengan amanah, jauhkan daripada mengkhianati dan insya-Allah ganjaran besar Betul. adalah berada di samping Nabi SAW, bukan di mana-mana, di dalam syurga. Itu Allah. Paling hebat. Pertama sekali bila kita sebut tentang zakat wang simpanan, di dalam Malaysia ni kita ada dua kaedah ataupun dua pola pengiraan yang berbeza. Ada negeri-negeri masih lagi pakai kaedah baki terendah pada simpanan. Maksudnya dia kena tengok dalam setahun mana-mana baki yang paling rendah yang melebihi nisab. Maka itu diangkat sebagai tabungan ataupun dipanggil wi'a'uz zakah, iaitu mana poin nak kira zakat dia tu, tabungan zakatnya. Contohnya dia simpan awal tahun, dia menyimpan contohnya 30,000. Berlalu sepanjang tahun ada baki ujung 50,000 misalnya. Tapi baki paling rendah dekat dalam akaunnya katalah 25,000. Maka dia ambil bilangan 25,000 tu, dia zakatkan 2.5%. Itu mazhab pertama lah kita kata. Mazhab kedua dalam negara kita pakai antaranya di wilayah Persukan Kuala Lumpur, dan kita telah fatwakan perkara ini. Kita mengira zakat simpanan daripada baki hujung simpanan. Maksudnya kita tak kira berapa keluar masuk dalam setahun, kita tengok baki hujung, iaitu end balance. Kita tengok baki hujung, katalah masuk 20,000, masuk 30,000, tengah 50, naik 100, turun balik 70, hujung ada 60 misalnya. Maka kita zakat daripada 60,000 tersebut, kerana ia merupakan baki terakhir dalam simpanan kita. Jadi nak tahu kita ni duduk dekat fatwa mana, sila berhubung dengan negeri masing-masing lah. Kalau Puan tadi saya nampak dia punya alamat di Puchong, Selangor, mungkin boleh berhubung dengan sahabat kami di Lembaga Zakat Selangor, insyaAllah. Baik Ustaz. Jadi jangan pening-pening bab zakat ni. Jangan pening-pening. Kita boleh rujuk kepada pusat zakat yang dekat dengan kita. Baiklah, kepada keluarga besar Tanyalah Ustaz, kita nak berehat seketika, tetapi jom sama-sama kita saksikan kapsul daripada Ustaz Don dengan tajuk Kawal Nafsu. Jumpa selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kawal nafsu. Nafsu ada dalam diri setiap orang. Kalau tidak kerana nafsu, kita tak wujud atas muka bumi ini. Kita wujud disebabkan ada nafsu pada datuk dan nenek kita, pada ayah dan ibu kita, maka lahirlah kita. Begitu juga kita yang mana ada zuriat. Kerana kita ada nafsu, maka adalah zuriat. Bukankah zuriat salah satu kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, Nabi kata, aku bangga umat aku ramai di hari akhirat esok. Maka dengan nafsu yang ada, disalurkan ke jalan yang baik, dia dikira sebagai pahala sedekah. Nampak? Dan dengan adanya zuriat yang ramai, kita mengikut ittiba'us sunnah, mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nafsu bukanlah sesuatu yang jahat semata-mata. Sebab itu dalam Al-Quran ada dua firman Allah sekurang-kurangnya yang kita boleh ingat.
Yang pertama, firman Allah, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Allah memuji nafsu yang mutmainnah, yang diredai oleh Allah. Dalam firman Allah surah Yusuf pula, Allah Ta'ala berfirman, Inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Nafsu sentiasa mendorong untuk nak buat jahat. Ini nama dia nafsul ammarah. Kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah, mereka ni sahaja boleh mengawalnya, iaitu para anbiya, para ulama, para wali Allah, para sahabat. Ini semua orang yang luar biasa. Bagaimana mereka menewaskan nafsu mereka. Kita patut meniru mereka. Tapi walau bagaimanapun, iman tak sama. Iman tak boleh diwarisi. Kita perlukan latihan. Nafsu beli belah. Bulan lain dah ada dah. Bulan Ramadan dia naik, dia lain macam. Nafsu makan. Bulan lain naik mencanak-canak. Bulan Ramadan bukan mencanak, menjulang. Allahu Akbar. Nampak? Dia jadi macam nampak semua sedap pula dah. Mungkin disebabkan kita lapar kot. Nafsu tidur. Ini bulan Ramadan. Entahlah kenapa. Sedap pula tidur bulan Ramadan. Nafsu kepada berlainan jantina. Maknanya lelaki tengok orang perempuan tengok orang lelaki. Termasuk juga mereka yang baru kahwin. Dan juga mereka yang dah lama kahwin. Sebab itu denda dia sangat besar, iaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, sebab apa? Sebab ini antara nafsu-nafsu yang perlu dididik dan dibelai. Okey, boleh tak saya bagi contoh satu? Macam mana nak didik dan nak belai nafsu kita ni supaya jadi elok? Kata ulama, perhatikan anak kecil. Itulah perumpamaan nafsu. Anak kecil baby, kalau kita tak pisahkan dia daripada susu ibu dia, sampai ke besar dia akan nak minum susu ibu dia. Maka apa kita kena buat? Kita kena halang dia. Kita kena letak strategi untuk dia. Macam mana nak bagi dia pisah susu, macam mana kita nak tukar dengan botol, macam mana kita nak bagi dia minum daripada cup dia, macam mana kita nak bagi dia. Nampak tak? Ada strategi dia. Begitulah dengan nafsu diri kita. Mesti ada kaedah dia, mesti ada langkah-langkahnya, mesti ada strategi untuk membendung nafsu kita. Sebab nafsu dalam sejarah terbukti boleh dikalahkan oleh iman kita. Semoga kita sama-sama dapat mengawal nafsu kita bersempena dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Yang paling penting, hak yang bercakap ni lah, saya lah mesti kena jaga. Dan tuan-tuan pun sama-sama jaga. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami, kita membicarakan tentang topik zakat pelaburan terbaik bersama dengan Ustaz Husni dan juga Ustaz Haslin. Baiklah, kita nak terus meraihkan soalan daripada Mak Eto di Facebook. Assalamualaikum Da'i dan Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, 30 tahun lalu syarikat tempat saya bekerja ada bagi saham pada kaki tangan dan saya pernah dapat 15K dari penjualan saham tersebut. Soalan saya, adakah saya dikira berhutang dengan Allah dan berdosa kerana waktu itu saya langsung tak tahu kewajipan berzakat? Yang kedua, adakah saya wajib zakat? Jika ya, bagaimana cara kiraannya? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Mak Eton dari Semerah Padi Pokok Mangga Melaka. Terima kasih Mak Eton kerana sudi bertanyakan soalan kepada kami. Silakan Ustaz Aslim. Masya Allah, Mak Eton, Pokok Padi Mangga Melaka. Pertama kali dengar ni. Ya Allah, kita boleh dapat banyak pergi rumah dia. Pokok padi dapat, buah mangga pun dapat. Mak Eton, terima kasih banyak. Ini soalan mungkin soalan dalam bentuk macam penyesalan lah. Sesilap bulannya sempat. Mak Eton ni dapat duit daripada penjualan saham syarikat 30 tahun yang lalu, 15,000. Yang pertama gini,
Cuma saya tertarik Mak Tun kata dalam keadaan saya langsung tak tahu kewajipan zakat. Moga-moga 30 tu orang kata apa? Afallahumma salaf. Moga Allah maafkanlah apa yang kata orang terlupa ataupun jahil dan sebagainya. Namun begitu kalau Mak Tun ada duit lagi dalam keadaan tapi syarat pula 15,000 tu adakah nisab yang waktu itu? Ya. Contoh dia. Tapi kalau ikut sekarang ni setahu saya lah mungkin pusat bukan zakat 22,000 sekarang. 22,000 mana tak kena lah. Sebab 15,000. Cuma kalau waktu itu mungkin 8,000. Mungkinlah 30 tahun lalu lama dah. Ya, nilai emas pun dah pun sekarang dah tinggi. Maka kalau Mak itu sekarang ni ada duit dan waktu itu pula memang 15,000 ke atas ataupun 12,000 ke atas, maka Mak Itun bayarlah, tak masalah. Kalau Mak Itun tak ada duit sekarang ni pun, harap anak bagi semua Mak Itun tak ada duit, maka moga-moga Allah memaafkan apa orang terbaik kejahilan dan ketidaktahuan tentang zakat tu wajib dan sebagainya. Okay. Tapi kalau ada sekarang ni, memang Mak Itun memang kaya, contoh dia ada berjuta, maka bayarlah. Moga Allah akan berikan mengurangkan kebaikan kepada Mak Itun, insya-Allah. Mungkin sihat, panjang umur, kebaikan dan keberkatan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, tadi Mak Etun juga bertanya tentang pengiraan zakat saham. Jadi mungkin Ustaz Usni boleh ceritakan sedikit bagaimana kiraan yang betul untuk saham ni Ustaz. Okay, baik. Bila kita tengok zakat saham ya, selalunya orang kita ni memang nampak saham ni macam satu bentuk kalau dia kaitkan dengan ASB dan seumpamanya, itu saham juga, tetapi ia lebih nampak mirip kepada bentuk simpanan. Bila kita sebut zakat saham, dia adalah satu perniagaan. Maka dekat Malaysia juga ada dua mazhab juga. Dia ada dua mazhab. Sebab masih lagi kita melihat kepada elemen-elemen yang baru ni untuk kita melihat apakah takyif fiqhi yang paling dekat mengenai perkara tersebut. Jadi kalau di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, saya sebut kiraan di wilayahnya untuk menjimatkan masa kita. Kaedah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kita kira zakat saham ini pada hari dia datang nak kira zakat tu. Okey, macam mana kita kira? Formula dia adalah nilai saham semasa tambah dengan baki semasa dalam trust account. Ini bagi orang yang terlibat dengan saham, mereka tahulah trust account tu apa, CDS account tu apa. Bila kita buka CDS account, kita akan dapat dua account lah. Satu disebut trust account, satu disebut CDS account. Trust account ni tempat duit kita masuk sebelum kita pindahkannya ke unit saham ataupun kepada pemilikan saham. Apabila kita membeli satu-satu saham, duit tu akan berpindah kepada CDS. Maksudnya CDS tu akan appear kita punya saham tu lah. Berapa jumlah pemilikan kita, berapa unit yang kita beli dan berapa harganya. Katakanlah kita beli satu saham dengan harga 10 sen. Tiba-tiba, bukanlah tiba-tiba, maknanya dengan berlakunya pergerakan ekonomi dan sebagainya, lepas tahun ataupun lepas beberapa waktu kita tengok saham tu melonjak, naik ke 50 sen misalnya. 10 sen naik 10 sen, 100%, naik lagi 200, 300, 400% tu. Naik 400%. Contohnya, maka kita sebenarnya kena tengok nilai saham semasa. Katakanlah dia ambil pada nilai 10 sen tu, dia ambil 100,000 unit. Contohnya, dia ambil 100,000. Maknanya RM10,000. Maknanya dia kat situ tiba-tiba naik jadi 50 sen. Jadi dalam lebih kurang 50,000. Maknanya naik 50,000. Daripada 10,000 dia beli, naik 50,000. Maka hari dia nak kira zakat tu, kita tengok nilai yang 50,000 tu lah. Okey, 50,000 tu tambah dengan jumlah baki kalau ada lagi dalam trust account. Kata dalam trust account dia ada lagi baki 10,000. Dia tambah 10,000. Kemudian dia tolak kos yang berkaitan. Dia tolak kos yang berkaitan. Kalau kos pembelian, ada kos brokerage dan sebagainya. Tolak kos tu, dapat bersih daripada situ, darab dengan 2.5%. Ini contoh kiraan lah. Kalau ada dividen, dia kena campurkan dulu dividen sebelum tolak kos dan ujung tu darab dengan 2.5%. Kalau susah-susah, pergi kepada kita punya laman web www.zakat.com.my, ada kiraan dekat situ, isi sahaja. Kalau susah lagi, telefon. Kalau susah lagi, kita ada kaunter zakat digital.
boleh berurusan dengan amil secara eksklusif seorang, one by one, dia boleh tolong kirakan untuk kita, insya-Allah. Banyak kemudahan. Banyak kemudahan. Punyalah pusat zakat tu nak bantu kita untuk bayar juga zakat. Jadi jangan pening-pening, boleh rujuk kepada pusat zakat. Baiklah, kita ada seorang lagi pemanggil. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hakim dan juga Ustaz Haslin serta Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini soalan saya begini, Ustaz ya, kedua-dua Ustaz ya. Contohlah saya beri. Ini bukan contoh lagi lah. Ini diri saya sendiri. Ini kena-mengena dengan diri saya sendirilah, Ustaz ya. Jadi soalan saya begini. Saya ada buat pinjaman ya, untuk pelaburan. Ini bukan pinjaman untuk ambil duit ni, Ustaz. Pinjaman ini adalah untuk khusus untuk pelaburan yang diberikan oleh, yang package yang diberikan oleh institusi kewangan ini. Dan saya tak ambil duit pun. Saya terus laburkan duit ini. Dan duit ini dilaburkan setiap tahun kita dapat bonus lah. Dan juga dividen. Jadi saya nak tanya. Ini bukan duit saya, Ustaz. Ini duit pinjam. Kerana duit pinjam ni, apakah perlu kita mengeluarkan zakat? Dan sekiranya perlu, bagaimana cara pengiraan? Ini bukan duit saya, Ustaz. Ini duit pinjaman. Yang kedua, sekiranya lah tahu pelaburan dah melibatkan puluhan tahun dah. Ini Ustaz 10 tahun, contohlah 10 tahun. Dan baru tahu bahawa pinjaman ini bukan pinjaman Islamik dan ini adalah pinjaman konvensional. Bagaimana cara Ustaz nak buat bagi untuk membersihkan ataupun menghalalkan ataupun bagaimana cara untuk kita, takkanlah kita nak keluarkan duit tu apa semua, Ustaz, dan duit tu pun ialah kita fahamlah duit tu tak berapa bersih kalau sekiranya bukan pinjaman Islamik. Jadi bagaimana cara untuk kita membuatkan duit ini, buat cara untuk kita membersihkan duit ini? Itu soalan saya, Ustaz dan Dai. Terima senyum nampak gigi, ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Bangun pagi gosok gigi, jangan lupa call lagi. Okey, terima kasih kepada Tuan Haji Tukinon. Ustaz Husni, jelas ya soalan tadi? Okey. Baik, saya fikir mungkin Ustaz Husni boleh jawab. Silakan. Terima kasih Tuan Omar Abdul Majid tadi ya, daripada Felda Cini Pekan Timur Pahang. Ingat tu. Pemanggil setia, Ustaz. Pemanggil setia kita. Masya-Allah, tabarakallah. Saya cuba semua tak berapa dengar, tapi apa nama tu, agak perlahan tadi suara beliau, tapi saya dapat tangkaplah dia punya gist kepada soalan tu adalah jika kita buat pembiayaan untuk melabur misalnya, ini biasanya berkaitan dengan ASB dan seumpamanya lah. Okey, pertama sekali kalau kita membuat pinjaman tu kalau kita pinjam dia boleh jadi pinjaman, sebenarnya kita kena betulkan sikit kita punya istilah tu. Kalau kita buat kita buat sesuatu dengan perbankan Islam, yang kita duk ambil tu sebenarnya bukan pinjaman. Yang kita duk ambil tu adalah pembiayaan. Dia ada dua beza. Sebab pinjaman dia tak boleh ada manfaat, tak boleh ada untung. Dan kita tak boleh bayar lebih daripada berapa yang kita pinjam. Itu riba kan. Maksudnya itu perkara itu jelas dalam ini. Okey, baik. Dia ambil pembiayaan, kemudian dia laburkan dalam security ataupun portfolio pelaburan lah, ASB dan seumpamanya. Kalau berkaitan dengan ASB, kita faham bahawasanya pelaburan yang dibuat menerusi pembiayaan, dia punya pokok kita tak boleh kacau. Maknanya kita tak boleh guna, kita tak boleh ambil sehinggalah kita telah selesai membayar semua taksid ataupun semua pembayaran bulanan yang menyamai jumlah yang kita simpan. Barulah duit tu kita dapat. So dalam kes ni, zakat hanya dikenakan daripada dividen ataupun keuntungan sahaja. Jadi keuntungan tu kena tengok, kalau melebihi nisab of course kena zakat. Kalau tak melebihi nisab, maka kita zakatkan, kita kena campur, tengok ada tak harta-harta lain, kita campur untuk cukupkan nisab. Itu nombor satu. Dan kalau pelaburan tersebut digunakan ataupun dividen tersebut digunakan untuk pembayaran balik pelaburan, ini cerita lain pula. Tadi tu clean, tak ada apa, dia memang dapat dividen, dia boleh enjoy semua. Tapi ada dividen yang dia dapat, dia nak kena bayar balik. Sebab dia nak bayar installment tu, nak bayar yang bulan-bulan tu. Jadi kita akan zakat selepas baki kalau ada. Faham. Dan baki tu kalau tak cukup nisab, sama juga prosesnya, kena tengok
campur dengan harta-harta lain untuk kita cukupkan nisab. Ada pun tadi disebut pinjaman konvensional. Awal-awal tak tahu. Dia pinjam. Lepas tu macam mana nak buat? Sekarang ni tolong surrender. Ni cara dia, cara mudah. Surrender tu maksudnya kita lepaskan pegangan kita dan kita pulangkan balik berapa banyak keuntungan yang bersih. Nanti adalah kiraan-kiraan dia. Pihak ASB akan buat, pihak bank akan kira dan kita hanya ambil yang pokok kita sahaja. Maknanya pelaburan yang pokok sahaja ataupun duit hasil yang pokok sahaja. Kemudian kita tukarlah, kita ambil pembiayaan yang baru daripada pembiayaan Islamik. Perkara ini boleh berhubung lebih lanjut dengan pihak ASB ataupun dengan pihak tempat pelaburan kita tu dan mereka boleh bantu kita dalam hal ni lah. Kena segera buat sebab kita tak nak kekal dengan sistem perbankan riba yang mana kita ni dianggap berperang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nak mana tu. Baik Ustaz Usni, terima kasih atas pencerahan. Saya fikir soalan daripada sahabat kita di Facebook ini mungkin kita boleh ketengahkan, iaitu daripada Rosdin Samah bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya yang pertama, adakah syarat wajib zakat pelaburan sama dengan syarat wajib zakat yang lain? Yang kedua, mengapa zakat bagi wang simpanan diambil kira dari baki terakhir di hujung haul dan bukannya baki terendah sepanjang tahun? Mohon pencerahan Ustaz, wallahu a'lam. Jadi ada dua soalan saya rasa. Yang pertama kita berikan kepada Ustaz Haslin dan yang kedua kita berikan kepada Ustaz Usni. Boleh Ustaz? Boleh. Atau Ustaz nak bertukar soalan? Boleh. Boleh? Sama jawab boleh insya-Allah. Okey, silakan Ustaz Haslin. Terima kasih kepada Tuan Rosdin Samah. Jadi sebenarnya syarat-syarat wajib zakat ni apa sahaja jenis zakat adalah sama aja. Dalam keadaan haulnya, nisabnya, orangnya kan dan sebagainya. Yang penting pemilikan itu adalah, tapi yang penting yang mudah aja ialah iaitu bila cukup nisab dan haulnya tu maka memang dia kena bayar zakat. Tak kiralah apa benda sekalipun. Kalau binatang tu adalah beberapa jenis binatang, tak kiralah lembu tu berapa ekor, insya-Allah benda tu kita akan boleh refer balik kepada pihak yang tertentu. Kalau bincang dalam jadi panjang cerita pula kan. So antara dia maknanya tak ada perbezaan sebenarnya. Semua cara sama, cuma dari sudut material tu atau dari sudut harta tadi. Binatang tu cerita lain pula. Berapa lembu berapa ekor. Kalau kambing berapa ekor, kalau unta berapa ekor. Itu adalah yang kita perlu perhalusikan lagi. Jadi maknanya jangan risaulah. Cuma contoh orang tanya juga ni Dan Hakim, satu syarikat yang bukan Islam tapi dia mengamalkan sistem Islam, maka yang penting syarat dia mesti Islam, itu je. Dia buat Islamik juga tapi dia bukan orang Islam, so tak perlu kita kena bayar zakat. Faham? Dia bukan orang Islam. Kadang ada orang petikai benda tu. Benda-benda ni bukan ambil kira juga. Yang penting dia tu adalah Muslim. Tak kira dia berniaga apa, berniaga kapal ke, berniaga bot ke, berniaga bodorian, berniaga musangking ke, musangking ke. Contoh lah kan. Sebenarnya dia tu adalah bukan Islam. Tak boleh bayar zakat. Habis kami, kau orang bayar zakat lah. Pekerja kena bayar zakat. Walaupun dia buat Islamik tadi ni. So itu kena ingat syarat Muslim tu tak boleh lari. Muslim saja yang wajib bayar zakat. Yang bukan Muslim, bayarlah cukai. Contoh habis kita buat cukai juga kan, bukan tak bayar cukai. Itu ikut keadaan. Jadi itu antara dan mungkin yang soalan kedua ni saya ingat Ustaz Usni boleh jawab. Ustaz boleh jawab ya. Ni memang dia mufti zakat. Mufti zakat. Silakan Ustaz. Okey Ustaz Usni, silakan. Baik. Bila kita sebut tentang zakat ni, kenapa kita pilih di hujung haul, kenapa kita tak pilih di awal haul? Maka kita melihat tentang syarat kesempurnaan nisab dalam satu haul secara tetap. Maka dekat sini memang ada khilaf ulama dalam hal yang berkaitan dengan ini. Saya tidak mahu panjangkan kepada perbincangan khilaf. Bila kita sebut tentang zakat yang pertama, bila kita tengok pandangan daripada Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Um, boleh rujuk kitab Al-Majmu' jilid 1 muka surat 55, kiraan zakat diambil penghujung haul sahaja kerana pengiraan zakat ini tertakluk kepada nilai harta. So pengiraan di hujung haul tu lebih menepati sebenarnya kepada pemilikan. Maksudnya bila kita datang dah hujung, apa yang kita ada dekat ujung. Dekat betul-betul dekat ujung. Jadi semua ni kita dah kaji, dah tengok. Selama ni mungkin dari sudut pendekatan yang kita gunakan, kalau tak salah ingatan saya, pendekatan yang kita gunakan itu adalah pandangan daripada Imam Ahmad bin Hanbal, maknanya mazhab Hanbali, yang mengatakan ambil baki paling rendah. Sebab baki paling rendah tu adalah baki yang wujud sepanjang tahun.
Maknanya dia nak kata baki itu adalah baki yang paling valid sepanjang tahun. Sebab itu masih lagi ada negeri-negeri yang memakai pandangan tersebut. Tak salah. Kedua-duanya mempunyai justifikasi syariah dan juga sebab fiqah yang tersendiri. Tetapi di wilayah persekutuan kita memilih pandangan hujung haul kerana kita beranggapan semua harta orang itu adalah terhenti pada haulnya. Maknanya sampai haul kita dah sampai setahun, 350 hari kalau tengok hijrah, sampai haul kita tengok harta yang ada dekat kita. Kalau kita tengok asar daripada Maimun bin Mihran pun sama juga. Dia kata, tengok apa yang ada di tanganmu sekarang. Yang sekarang ni ada. So sekarang ni. Dan konsep simpanan kita yang hari ni dah agak berbeza daripada dulu-dulu punya simpanan. Kalau dulu punya simpanan biasanya simpan kosong, tapi hari ini ada simpanan-simpanan yang lebih mirip kepada dapat pulangan sebab ada kontrak-kontrak yang tertentu, terutama dalam kontrak-kontrak yang berkaitan dengan simpanan syariah dan sebagainya. Ada wadiah ma'a al-wakalah bil istismar, ada simpanan tetapi bersama dengannya kita memberikan ruang untuk bank meniagakan duit tu. Jadi ada keuntungan dan seumpamanya. Jadi konsep-konsep ni harus kita faham, dan kerana ciri-ciri itu lebih menepati kepada maksud macam berniaga pada hari ini, maka kita membuat keputusan untuk kita mengenengahkan cadangan untuk zakat di baki hujung haul. Sebab ia lebih menepati dari sudut aplikasi dan pengamalan. Wallahualam. Baiklah. Baiklah, Ustaz dan juga keluarga besar Tanyalah Ustaz. Tanyalah Ustaz di TV3 akan berakhir di sini, tetapi teruskan bersama dengan kami untuk siaran tambahan 30 minit di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Jumpa selepas ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, dibawakan khas oleh PPZ Mawib. Jadi mungkin sekarang anda tengah sibuk dengan gosok baju nak keluar rumah ni. Apa pun yang kita nak lakukan hari ini, jangan lupa amalkan SOP, jaga penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan pakailah hand sanitizer kerana kita belum menang menentang COVID-19. Baiklah, hari ini kita bicarakan tentang zakat pelaburan terbaik. Dan bila sebut juga tentang zakat, ya Ustaz Husni, hari ini orang banyak juga melabur dalam zakat dan dalam emas, maafkan saya, dan ramai juga yang pakai emas sampai sadarlah tangan dia. Sebab apa? Banyak sangat emas di tangan ni. Jadi bagaimana kiraan zakat untuk emas, Ustaz Husni? Silakan. Okey, baik. Terima kasih Da'i Hakim. Memang betul ramai juga yang membuat pelaburan dalam bentuk emas. Sama ada emas tu bersifat emas yang kepingan tu, ataupun kita sebut sebagai emas bullion ataupun coin ataupun sebagainya. Maka itu satu bentuk, ataupun emas wafer, gold wafer dan seumpamanya. Ada orang buat pelaburan juga dengan membeli emas perhiasan, tapi bukan untuk dipakai, tapi in a form of investment, dalam bentuk pelaburan. Ada juga orang membeli emas pelaburan menggunakan buku, maknanya dibeli di bank dan seumpamanya. Dan ada juga orang buat emas pelaburan ni menerusi ETF gold, Exchange Traded Fund, dalam gold, dalam emas. Maka ini bentuk-bentuk yang memang banyaklah pada hari ini. So kalau kita nak cerita setiap satu bentuk ni, dia mungkin mengambil masa. Cuma saya nak cerita, jika ini bentuk pertama, jika semuanya adalah bersifat pelaburan, bukan emas pakaian. Kena set off dulu emas pakaian. Emas yang bersifat pelaburan ni sama juga, kita tengok nilai emas semasa pada hari dia nak zakat. Contoh, kalau dia ada semua instrumen emas tu, dia akan tengok setiap tu ada berapa gram, dia ambil semua, yang lebih 85 gram semua wajib zakat. Maka pada ketika itu harga emas pada ketika itu darab dengan 2.5%. Maknanya jumlah pemilikan dia ditukar kepada nilai duit dan kita darabkan dengan 2.5%. Ini kalau dalam pelaburan. Kalau dalam emas yang dipakai, maksudnya yang tadi Da'i Hakim sebut, pakai pulut dakap, ya,
pakai lipan, pakai apa biji anggur, macam-macam tu. Dia orang ada nama. Itu kod-kod dia. Kod-kod rahsia dia. Encrypted code dia tu. Dia ada kod-kod dia tu kan. Jadi bila kalau pakai tu yang memang selalu bila salam tu assalamualaikum. Dia memang saja tu. Okey, yang tu kalau lebih 800 gram. Kalau uruf di wilayah Persekutuan dan juga di Selangor lebih 800 gram barulah dikenakan zakat. Kurang daripada 800 gram tu tak kena zakat. Jadi macam mana nak kira lebih 800 gram tu sama juga kita tukar kepada nilai harga dia berapa dan kita darabkan 2.5%. Begitulah. Okey. Baik, terima kasih Ustaz Usni. Soalan seterusnya pada AJ Diana di Facebook. Assalamualaikum panel Ustaz Ahmad Usni, panel jemputan Ustaz Aslin. Moderator Da'i Hakim, waalaikumsalam. Apakah manfaatnya menunaikan zakat sehingga ia dikatakan satu pelaburan terbaik? Mungkin Ustaz Haslin boleh jawab untuk soalan yang pertama ni Ustaz. Terima kasih kepada AJ Diana. Ya. Bila sebut tentang manfaat, saya ingat kalau ikut tadi kita dah banyak sebut tentang manfaat-manfaat. Betul. Sebab gini, mungkin orang duk menilai Ustaz Sunni tentang hati tolak 200 tolak 200 tolak 100 tinggal 100. Betul. So sebenarnya dari sudut manfaat dunia ni ialah kita membantu orang yang selayaknya. Betul. Kita menolong, melapangkan kesempitan orang yang memerlukan. Dan Nabi pernah sebut orang yang melapangkan kesan seseorang tu akan diberi kelepangan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Allah. Itu dah orang kata apa? Exactly. Bahasa mudahnya. Nak cakap Melayu tak orang pandai. Maknanya itu paling mudahnya memang dah pasti. Yang kedua ialah ini tuntutan zakat adalah wajib. So, dalam bahasa mudahnya pengorbanan harta kita tadi itu yakni memang amat berbaloi. Sebab yang paling penting ialah kita buat hari di dunia, dalam bahasa mudahnya dunia ni tempat bercucuk tanam di untuk mendapatkan hasil di akhirat. Dan dalam surah Al-Qasas ayat sama saya sebut tadi kan, iaitu wabtaghi fi ma atakallahu ad-daral akhirah. Kamu carilah sesuatu yang baik di atas muka bumi ini dengan apa Allah berikan kamu untuk mencapai perkampungan akhirat. Dengan apa? Dengan menyumbang, dengan amalan soleh, dengan bersedekah dan sebagainya. Itu antara yang saya boleh bagi jawapan kepada puan AJ Diana, iaitu nak bagi tahu bahawasanya manfaat untuk kebaikan semua. Saya pengalaman dengan Hakim. Bagaimana saya seronok bulan Ramadan orang bagi hamper. Contoh ini bukan zakat tapi hadiah, sumbangan. Saya orang susah duduk dengan nenek saya duduk dengan mak ayah saya. Kita rasa nilaian tu hamper saya ingat RM20 je. Tapi betapa seronok kita bila orang bagi ni. Subhanallah. Bayangkan darah daging sehari ni ialah darah daging daripada sumbangan hamper orang yang bagi tadi ni. Tak mustahil. Allah bukannya memadamkan sejarah-sejarah kita dari hidup kita miskin, susah. Dan Allah tak akan lupa pengorbanan kebaikan kita buat pada orang lain. Itu manfaat kita nak. Kemarin sedekah jarah ini bila kita meninggal subhanallah. La syakka fihi maknanya dapatlah kebaikan selagi mana dimanfaatkan. Tubuh badan saya makan duit zakat orang. Saya dapat duit zakat Perak dulu. Berapa ribu dapat saya belajar di Pakistan macam contoh dia. Hari ni saya mengajar, saya berceramah. So orang yang sumbang duit saya melalui Baitul Mal di Perak, contoh di Perak sendiri Perak. So subhanallah. Saya yakin janji Allah tu adalah pasti dan tidak ke mana-mana lah hasil yang kita buat di atas muka bumi ini kerana memudahkan kehidupan orang lain. Wallahu a'lam. Jadi jangan risau kerana ganjaran itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam. Saya Puan Hayati Ismail dari Rawang. Kak Yat ke? Ya, saya. Cantik, Saya Da'i. Kak Yat. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Kak Yat nak tanya, sekiranya ada orang mewakilkan kita untuk membeli saham lah di bursa saham sebagai contohnya kan. Lepas tu bila ada nilai keuntungan, masalahnya pasaran saham kan turun naik. Macam mana kita nak kadar nak bayar tu Ustaz? Cantik. Itu saja soalan saya. Baik, terima kasih kepada Kak Yat dari Bandar Tasik Puteri Rawang, tak silap saya, kerana sudi buat panggilan kepada kita. Mungkin Ustaz Usni ada jawapannya. Silakan Ustaz. Pertama, bukanlah pertama kali dengar. Dah tahu dah isu ni. Tetapi pertama kali dengar yang bertanya secara langsung. Maknanya ada orang wakilkan kita untuk belikan saham. Okay. Ini mungkin dari sudut broker saham ataupun dari sudut kita mewakilkan satu-satu pihak sebab kita memberi mandate kepada dia untuk membeli saham bagi pihak kita. Isu perwakilan ni kena tengok ada 2-3 aspek. Yang pertama sekali, tasarruful wakil. Bagaimana orang yang mewakilkan itu ada tak bagaimana dia punya keadaan.
Sebab kita tak nak ada berlaku unsur tuhmah, unsur macam-macam lah yang ada dalam kita panggil hal-hal yang berkaitan dengan perwakilan. Dan kita juga tidak mahu berlakunya tasarruf fuduli, maknanya perkara yang tidak dibenarkan oleh pihak yang mewakilkan kepada wakil untuk lakukan, maka kita lakukan. Jadi kalau kebiasaannya orang yang mewakilkan kita tu kata, okey, saya wakilkan kamu untuk uruskan pelaburan saya dan uruskan juga zakat. Maknanya dia dah bagi, dah siap-siap. Okey, jadi macam mana kita nak kira? Yang pertama sekali, sama juga pengiraan dia. Sama macam yang kita sebutkan tadi. Kiraan dia macam mana naik turun tu. Maka harga yang semasa. Mana harga ketika dia nak kira zakat tersebut. Masa dia nak kira zakat tu, harga masa tu, dia tengok harga masa tu dan dia tengok dan dia tahu baki dalam trust account, sama juga. Prosesnya sama. Cumanya jika ada keuntungan yang nak dikongsi bersama. Yang ni bila ada keuntungan nak kongsi bersama ni, dia ada isu lain pula. Dia bukan hanya sekadar wakalah bilik istismar, dia ada isu-isu lain pula. Maknanya ada isu perkongsian untung dan seumpamanya. Jadi bila pergi kepada perkongsian untung, maksudnya kalau nak dizakat atas semua sekaligus, dia boleh zakat atas semua sekaligus lah. Maknanya apa nisbah perkongsian tu nanti telah bersih zakat. Maksudnya contohnya katalah dia melabur dalam 10,000, melabur tu 100,000, dapat keuntungan 20,000 misalnya. Jadi keuntungan dibahagikan 50-50. Jadi 50-50 tu adalah selepas daripada zakat. So zakat dulu RM500, kemudian baki daripada tu 19,500 baru dibahagikan 2. Itu maksudnya itu berdasarkan kesepakatan antara pihak yang mewakilkan dan kita sebagai wakil. Jadi kena bincang betul-betul lah dengan pihak yang mewakilkan kita tu. Okey, baik Ustaz Husni. Ustaz Aslin, kalau kita buka Quran, kita belik Quran Ustaz, ada satu soalan yang tentang kenapakah kewajipan zakat ini diiringi dengan kewajipan solat. Cumanya kita nak dengar penjelasan daripada Ustaz selepas kita berhenti berehat. Kita berehat seketika, kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Anda masih lagi bersama dengan kami Triple H, Husni, Haslin dan Hakim. Saya rasa Ustaz kita dah boleh buat grup nasyid ke Ustaz Main gusti nampak. Okey. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami Tanyalah Ustaz yang dibawakan khas oleh PPZ Mawib. Masih lagi membicarakan tentang zakat pelaburan terbaik. Baiklah Ustaz Haslin, apakah kaitan Allah sebut dalam Quran kewajipan solat itu diiringi dengan zakat? Silakan Ustaz. Terima kasih. Ada lebih kurang 28 ayat kalau kita teliti, baca step by step tentang ayat lepas solat ada zakat. Lepas solat ada zakat. Sebab benda ni pembuktian dari sudut keislaman dan keimanan kita. Mungkin kalau haji tu sini, mungkin dia seorang dapat. Kan? Kalau puasa dia seorang dapat. Kalau mengucap dia seorang je. Tapi dalam bab ini dia ada dua benda. Iaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Bila sebut tentang solat, kita kena faham bahawasanya solat sebagai asas ataupun tiang agama. Kalau tak solat bermakna runtuh agama. Di sudut hadis yang disebut ada menyebutkan. Dan kalau zakat ni pula, zakat yang ni mampu memperkukuhkan hubungan antara manusia dengan manusia. Maksud dia meningkatkan taraf sosioekonomi umat. Zakat. Sebab tu kalau terlihat macam Ustaz sebut tadi dah ada cerita dia. Kalau ikut Umar bin Abdul Aziz, macam mana rakyat jelata tak ada yang susah. Subhanallah. Ambil zakat pergi ke Afrika, dia kata pergi Afrika nak bagi zakat. Dia kata kalau tuan datang bulan lepas, kami layak untuk terima zakat. Maknanya kaya. Itu meningkatkan taraf sosioekonomi. Maksud kita yakin dengan zakat ni kalau orang buat, insya-Allah kemiskinan itu akan dilenturkan, kemiskinan akan dibubarkan, insya-Allah. Jadi solat itu hubungan dengan Allah dan zakat itu hubungan dengan manusia. Di samping melaksanakan tuntutan dalam rukun Islam itu sendiri. Ini wajib. So, kalau kita lihat dalam bukan takat zaman, bukan takat orang kata apa ni, syariat ini peraturan kedua hijrah ni hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Tetapi Nabi-Nabi dulu pun Allah sebut dalam Quran. Contoh dalam surah Maryam ayat yang ke-55 yang mana wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Bagaimana Nabi Ismail
Ia mana menyuruh ahli keluarganya tunaikan solat dan tunaikan zakat. Mereka semua cara tu jangan tanyalah kan. Mungkin berbeza dengan zakat difardukan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya gandingan ini dan kedua pula kenapa zakat relate dengan solat? Sebab selalunya orang yang solat ni orang yang takut pada Allah. Betul. Sebab bukan senang nak solat. Betul. Dan saya yakin hanya orang yang solat yang fokus, yang konsentrasi solat tak tinggal, insya-Allah dalam bab zakat ni dia akan bayar. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab tu kadang-kadang kalau kita lihat, saya pernah tengok Ustaz masa ni, dia main zakat tu, tengok muka dia, muka yang bercahaya. Subhanallah. Muka yang memang mutanawwir, maknanya tengok mata dah. Dia tanya, semayang? Memang semayang punya insya-Allah. Sebab kalau dalam bab ni kita takut kalau tiang agama kita boleh runtuh, apakah tiang-tiang yang lain tidak boleh kita robohkan? Ini kaedah dia begitu. So, kita ulang balik bahawasanya solat hubungan dengan Allah dan zakat hubungan dengan manusia di samping melaksanakan tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak ayat menceritakan tentang solat, zakat dan sebagainya. Mungkin kadang-kadang kalimahnya wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mungkin ayat kita baca tadi khus min amwalihim, ya, ambil daripada orang kaya harta mereka, nak bersihkan mereka, mencikan mereka. Itu juga tentang zakat dan sebagainya. So nak bagi tahu ayat ini sebenarnya nak bagi tahu kepada kita relate-nya ayat ni untuk memperkemaskan tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pembuktian kita Islam? Apa pembuktian keimanan kita? So al-amalu bil arkan. Kalau zakat kita boleh nak bayar, kalau duduk kedekut sedekah pun boleh nak buat, maka something wrong dalam kehidupan kita. Betul. Kita takut ayat di mana? Wa kana 'inda rabbih mardiyya. Allah redha dengan sifat dan sikap Nabi Ismail dan ahli keluarganya. Kenapa? Solat berjalan, zakat berjalan. Maksudnya every time, every day, every day. Sentiasa dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Itulah yang kita nak, iaitu redha Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, saya suka dengan soalan daripada Romli Ali ini di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Soalan saya, kenapa zakat yang wajib dikeluarkan sebanyak 2.5 bahagian dari harta yang cukup nisabnya, dan apakah perbezaan antara zakat dan kadar upah simpan barang kemas di pajak gadai Islam yang hanya 1%? Bagaimana ianya dikira? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Hashtag biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Romli Ali atas soalan. Silakan Ustaz Husni. Baik, untuk zakat dan kadar upah simpan barang kemas di pajak gadai, zakat emas gadaian ni cara kira dia ada sedikit perbezaan lah dengan cara kiraan yang lain. Kita akan melihat kepada jumlah emas yang disimpan ataupun yang digadaikan. Katalah dia gadaikan dalam 100 gram misalnya. Baik. Kemudian kita akan tolak nilaian 100 gram semasa tu dengan jumlah pembiayaan yang dia ambil. Sebab bila dia gadai mesti dia ambil something kan. Dan benda tu dia kena bayar balik. Okey, itu dianggap sebagai hutang dia lah. Okey, kecuali kalau dia buat something else dengan benda tu, dan itu akan dizakatkan di tempat lain lah. Di tempat yang lain tu. Cuma bahagian yang tersebut sebagaimana dalam fatwa yang telah kita keluarkan, maknanya dia akan tolak upah simpan tersebut. Tolak upah simpan termasuk dengan pembiayaan yang kita ambil itulah. Jadi baki daripada perkara tersebut barulah kita zakatkan 2.5%. Maksudnya memang kena perhatikan supaya upah simpan itu ditolak daripada kiraan zakat. Okey, baik. Ustaz Husni juga, bila sebut tentang zakat ni, sebenarnya banyak juga orang keliru dengan zakat fitrah dan zakat harta. Cumanya sebelum kita raikan soalan ni Ustaz Husni, kita raikan dulu soalan daripada Nur Dahlia Biru di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana untuk kita fahami bahawa zakat mampu membasmi kemiskinan dan menjamin keseimbangan jurang antara golongan kaya dan miskin? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Hashtag biar tahu jangan keliru. Mungkin Ustaz Asli boleh jawab soalan daripada Nur Dahlia Biru. Silakan Ustaz. Terima kasih Nur Dahlia Biru. Masya Allah ya. Nama memang cantik orangnya. Nur Dahlia Biru. Mungkin ada Nur Dahlia Kuning dan sebagainya. Alhamdulillah memang menawan. Okey. Gini, sebut zakat berkaitan dengan harta. Zakat berkaitan dengan wang. Zakat berkaitan dengan aset. So masuk dalam bab-bab ini, macam mana pula dikatakan zakat mampu memberi kemiskinan? Saya dah sebut tentang sejarah tadi lebih kurang zaman Umar bin Abdul Aziz. Sampai peringkat tiada kemiskinan walaupun Umar bin Abdul Aziz dalam keadaan miskin. Contoh ni maksud dia keutamaan dia. Jadi dalam bab-bab ini nak bagi tahu apakah aset ataupun pemangkin ekonomi umat.
macam kita cerita mula-mula tadi, iaitu tentang bagaimana kalau orang boleh meletakkan zakat ni suatu orang kata apa, kepentingan, bukan nak bincang tentang kewajipan. Maksud dia kena set dalam kehidupan dia ni apa dia nak buat untuk orang lain. Apa nak manfaat khairin nasi anfa'uhum linnas. So gunalah segala benda yang ada pada diri dia. Dan Ustaz sering sebut dalam hadis Bukhari tentang ibda biman ta'ulu. Sama juga kalau nak ubah kalimah zakat je sedekah pun sama juga. Zakat ubah pada sedekah pada hibah ataupun wakaf pun sama juga. Maksud dia ibda biman ta'ulu. Kamu kena mula kebaikan kamu, sedekah kamu, wakaf kamu kepada ahli keluarga kamu. Kenapa? Sebab kita faham. Sebab dia susah. Dalam hidup kita ni ada kesusahan, ada kekayaan. So keseimbangan dia, yang ni kita balik kepada hukum Allah. Iaitu dengan keadaan yang kaya memberi kepada yang susah. Yang susah pula mendoakan kepada orang yang kaya. So toleransi ini, komunikasi ini menyebabkan Masya Allah dari masyarakat yang redha. Tak ada dengki, tak ada asal dan sebagainya. Contoh kalau kita kaya tapi adik-beradik susah. Apa guna kaya tadi? Sedangkan adik-beradik susah. Kita jutawan tapi adik kita jadi butawan. Kenapa? Sampai duit tak ada sampai bunuh diri. Tambah-tambah zaman PKP ni macam contoh dia. So apa perlu kita buat? Sebab dalam zakat sendiri pun subhanallah, kerana sumbangan zakat tuan-tuan kepada orang lain. Setelah bulan pramugari pun dapat minta zakat. Sebab apa? Dia kena berhenti kerja. Betul. Siapa nak maintain rumah dan sebagainya. So mari mana? Mari daripada duit kita. Kenapa? Sebab itu kewajipan Allah Ta'ala. So maknanya dalam bab-bab ini insya-Allah boleh memberikan kebaikan yang amat sangat. Pada sebalik soalan AJ Dana tadi, mungkin saya terlupa nak sebut. Pernah sahabat tanya kepada Nabi SAW, macam mana zakat yang paling baik? Zakat yang paling mana yang paling mulia? Nabi jawab, kalau kamu rasa nak jadi kaya, kamu kena sedekah waktu mana yang paling baik? Nabi jawab, kalau kamu rasa watak mulul ghina, kamu rasa kamu nak jadi orang kaya, kamu kena derma, kamu kena sedekah daripada mula sampai kamu jadi kaya. Jangan tunggu kaya dulu baru nak sedekah. Masa berangan tak kaya. Yes, nak kaya, buat. Ini contoh dia. Sebab tu tak semestinya Ustaz, taklah saya harap Ustaz setuju ataupun tidak. Mungkin gaji dia sebulan 1,800 atau 2,000, baru 36,000. Tolak bertolak emas saya rasa tak boleh zakat. Sebab maintenance dia, isteri dia, anak-anak sebagainya. Tapi apa salah kiranya kerana niat untuk memberikan manfaat pada orang, niat untuk membantu orang susah. Mungkin dia buat keluar sebulan RM20, RM30 untuk orang lain. Bagi contoh dia. So jangan risau, benda ni Allah janji dah. Kan mana apa benda yang kamu buat benar baik, fahuwa yukhlifuhu. Maka ada gantian apa yang kamu sumbangkan. Kenapa niat kita untuk jadi pemangkin ekonomi umat sebagai contoh dia. Sama contoh buat pelaburan. Yang pelaburan satu benda yang pada saya, kalau kamu duduk berlepak tak tentu hala, buang masa tak tentu pasal, lebih baik belajar tentang ilmu pelaburan dalam Islam. Betul. Kan ilmu pelaburan yang syariah. Jadi itu yang kita kendaki insya-Allah. Kurang-kurangnya kita ni jadi manusia yang berguna kepada orang lain. Kita takut bagaimana Nabi tegur Hakim bin Hizam dalam hadis Bukhari disebut, kita kaya jenis makan tak pernah kenyang. Dia kata wa kana kalladhi ya'kulu wala shiba. Kenapa? Sebab harta ni kadang-kadang kita jadi sombong dengan orang lain. Orang jenis ni kata Nabi wa kana kalladhi ya'kulu wala shiba. Hang makan satu lori kontainer telan sekali pun tetap tak pernah kenyang. Kenapa? Barakah tu dapat. So nak berkat pada harta yang kita sebut wa tuzakkihim, nak sucikan harta. Kadang-kadang kita tak tahu betul buat kerja gaji sebulan. Kadang-kadang bukan tentu pun. Ponting curi tulang dah setengah jam, 15 minit. Kalau kali 20 hari, dah berapa jam dah. Betul. So moga-moga dengan sumbangan ini, dengan sedekah zakat ini, membersihkan yakni harta kita yang sedia ada. Baik Ustaz. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah memberi manfaat kepada manusia yang lain. Berbalik kepada Ustaz Usni tentang soalan tadi Ustaz, iaitu beza zakat fitrah dan juga zakat harta. Silakan Ustaz. Okey, beza zakat fitrah dengan zakat harta ni, pertama ni zakat fitrah dia berkaitan dengan badan kita, individu, setiap individu. Farada Rasulullah SAW zakat al-fitri, hurrin atau abdin, zakarin atau unsa. Maknanya tak kira tua ataupun muda, lelaki ataupun perempuan, hamba ataupun merdeka. Maknanya semua orang individu. Dia berkaitan dengan individu. Dia bukan berkaitan dengan harta dan dia berkaitan dengan lebihan pendapatan yang ada untuk berhari raya. Itu zakat fitrah. Adapun zakat harta, dia berkaitan dengan harta-harta kita yang lain lah. Yang mana harta ini tertakluk kepada nisabnya masing-masing. Kalau nisab zakat harta adalah sekitar dianggarkan kepada 85 gram emas. Kalau di wilayah persekutuan kita punya nisab RM20,299. Itu nisab kita di wilayah persekutuan. Dan juga zakat-zakat harta yang lain mengikut jenis harta dan mengikut jenis nisab.
pertanian lain jenis dia, 5 ausuk misalnya dalam 1000 kilogram lebih, itu nisab zakat pertanian. Kalau zakat ternakan mengikut jenis ternakan, kambing bermula nisabnya 40 ekor, lembu bermula nisabnya 39 ekor, kemudian unta bermula nisabnya 5 ekor. Jadi ini perbezaan lah antara zakat-zakat yang berkaitan. Kemudian zakat makdin pula, zakat harta galian, dia diambil banyak sikit. Yang ni paling banyak. Dia ambil 1/5 ataupun 25, bukan 2.5 ya. Dia ambil 25%. Dia banyak sebab apa? Sebab dia ada dia tidak bukanlah sesuatu yang diusahakan secara ni, tetapi diusahakan dengan excavate. Kita cari dan kita ni benda tu tersimpan, makdin, rikas dan seumpamanya. Jadi ini adalah perkara-perkara yang boleh kita lihat perbezaan yang sangat ketara antara zakat fitrah dan zakat harta. Okey, baik. Jadi kita pun sudah berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jadi mungkin daripada Ustaz Usni sendiri, kesimpulan ringkas untuk topik kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ada dua benda yang tidak akan kekal, iaitulah keremajaan dan juga kekuatan. Ada dua benda yang akan memberi manfaat kepada setiap orang yang mukmin, iaitu akhlak yang baik dan juga kemaafan jiwa. Ada dua benda yang akan mengangkat kedudukan seorang mukmin, iaitulah tawaduk dan juga menunaikan hajat manusia. Ada dua benda yang akan menolak bala bencana, sedekah ataupun zakat dan juga menyambung silaturahim. Jadi ringan-ringankanlah tangan kita, kerana pelaburan dengan Allah Subhanahu Wa Taala menerusi zakat adalah pelaburan yang tidak akan kunjung ruginya. Wallahu a'lam. Subhanallah. Baik, terima kasih kepada Ustaz Usni dan Ustaz Asli yang sudi bersama dengan kami untuk berkongsi ilmu kepada kita pada pagi ini. Kepada anda, teruskan menonton Tanyalah Ustaz pada esok pagi, dan terima kasih juga kepada PPZ Mawib yang sudi menaja program pada hari ini. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz pada esok pagi bersama dengan moderator kita yang comel, Dai Lokman, dan juga panelnya Ustaz Amran Yusof. Topik 10 malam terakhir bermula 6.30 pagi hinggalah 8.30 pagi. Akhir kata, melabur tidak salah andai seiring syariah. Bayarlah zakat fitrah, barulah kehidupan bertukar indah. Saya Dai Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.